Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita sambung malam ni kuliah kita. Kuliah online kita. Kita akan sambung tajuk masih lagi dalam tajuk terma dan syarat ijab qabul. Kita nak bincang, nak habiskan terma dan syarat ijab dan qabul. Sementara tu macam biasa kita tunggu kawan-kawan kita join dulu, kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Sementara tunggu kawan-kawan kita masuk, kita share dulu. Kita share sementara tunggu kawan-kawan kita. You wanna kita share dulu. Sementara tunggu kawan-kawan kita, macam biasa 20 kita akan mula. Baik, sekali kita tunggu kawan-kawan kita dulu. InsyaAllah hari ini kita akan bincang sambung syarat ataupun terma dan syarat ijab qabul yang ketiga. Kalau ikut dalam kitab Matla'il Badrain, musannif menakalkan ada 6 terma ataupun 6 syarat ijab dan qabul. Tapi kita nak bincang lebih kurang 5 saja. Kita nak bincang lebih kurang 5. Yang kita dah bincang 2 syarat ijab qabul, dan malam ni insyaAllah kita akan habiskan 3. Kalau sempat kita cuba habiskan 3 lagi syarat untuk lengkapkan 5 syarat ijab dan qabul. Kita akan ambil 5 syarat ijab qabul yang penting. Kalau dalam kitab Matlaq ada 6 syarat. Kita akan sebut tambahan malam ni, nak lengkapkan ada lagi 3 terma dan syarat ijab dan qabul dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi insyaAllah kita lebih kurang 2-3 minit lagi kita akan mula. Sementara tunggu kawan-kawan kita. Kita tunggu dalam 2-3 minit lagi. Baik. Yang paling penting terma dan syarat ijab qabul ini dia agak mudah apabila kita faham konsep ijab qabul. Yang paling penting yang kita nak kena faham ialah konsep ijab qabul. Apa dia sirah, apa dia ijab, apa dia qabul, dan contoh lafaz ijab dan contoh lafaz qabul, ataupun kita panggil pembahagian. Yang ketiganya pembahagian lafaz ijab dan lafaz qabul. Ada 2. Itu antara konsep yang penting yang kita kena clear. Pembahagian lafaz ijab dan qabul terbahagi kepada 2. Ada ijab dan qabul, ada lafaz soreh, ada lafaz kinayah. Dan kita kena clear contoh lafaz soreh macam mana dan apa syarat. Ada berapa syarat lafaz soreh yang kita dah sebut sebelum daripada ni.
Dan contoh lafaz kinayah dan berapa syarat lafaz kinayah. Ada dua syarat yang kita sebut sebelum daripada ni. Dua syarat diperlukan apabila kita menggunakan lafaz ijab dan qabul dalam bentuk kinayah. Kita kena clearkan ada dua syarat yang disebut oleh para ulama kita. Itu konsep ijab dan qabul yang kita dah sebut dan kuliah yang sebelum daripada ni. Apabila kita faham konsep ijab qabul, maka yang kita nak bincang ni ialah terma dan syarat. Bagaimana cara kita nak ucapkan ijab qabul itu sah menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cara untuk kita nak ucap lafaz ijab qabul, sama ada nak ucap lafaz ijab qabul dalam bentuk sharih ataupun bentuk kinayah, maka kita kena follow ataupun kita kena ikut yang disebut oleh ulama kita syarat sah ijab qabul. Kita kena patuhi syarat ijab qabul supaya sah perkataan ataupun lafaz ijab qabul kita. Adapun lafaz ijab qabul kita dah tahu macam mana yang sharih, macam mana kinayah, itu kita dah tahu. Cuma yang kita nak bincang syarat ni, syarat ijab qabul, syarat sah ijab qabul ni, bagaimana cara ataupun beberapa benda yang tidak dibenarkan untuk kita masukkan unsur lain, perkataan ajnabi ketika mana kita menyebut lafaz ijab dan lafaz qabul. Itu yang kita nak fokus. Baik, insyaAllah kita mula dulu. Walaupun 2-3 orang kita mula. Saat kita pun cuba nak habiskan cepat amalan ni. Kalau sempat kita nak sebut 3, kalau tak sempat kita sebut 2 saja. Kita ambil masa macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi ruang dan masa kepada kita sempena PKP ni. Mudah-mudahan kita boleh mengambil masa, memanfaatkan masa yang ada di rumah ini untuk diisi dengan sesuatu yang ada manfaat yang besar di dalam agama kita. Salah satu slot yang kita ataupun salah satu ilmu yang kita boleh ulang kaji semasa PKP ini iaitu ilmu muamalat, khususnya jual beli, kerana ia merupakan salah satu daripada wajib aini ataupun fardu ain untuk kita belajar apabila kita terpaksa menggunakan ataupun terpaksa terlibat dengan jual beli, maka kita wajib ke atas kita untuk mengambil tahu ataupun belajar tentang ilmu jual beli. Baik, yang kita tajuk besar dia ialah terma dan syarat lafaz ijab dan qabul. Sambungan malam ni kita akan bincang syarat yang ketiga daripada 6 syarat di dalam kitab Matlab, tapi kita nak fokus ada 5 saja. Kita nak sebut 5 yang penting daripada 6 syarat yang dinyatakan di dalam kitab Matlab al-Badrain. Sambungan yang ketiga malam ni, insya-Allah kita nak sambung yang ketiga daripada 5 syarat yang kita nak nyatakan. Syarat yang pertama kita dah sebut sebelum daripada ni. Syarat yang pertama tidak boleh diselangi. Yang pertama yang kita dah sebut, tidak boleh diselangi antara lafaz ijab dan lafaz qabul itu dengan perkataan yang lain ataupun perkataan yang asing, dipanggil ajnabi. Perkataan yang asing itu apa dia? Ditafsirkan oleh para ulama kita dalam kitab Mughni Muhtaj, Syarah bagi Minhajul Talibin. Ulama menyatakan maksud perkataan asing itu iaitu terbahagi kepada 3. Maksud perkataan asing, perkataan lain itu iaitu bukan perkataan yang tidak ada kena-mengena dengan akad, iaitu bukan muqtadil aqdi. Yang keduanya, perkataan asing itu bukan perkataan yang ada maslahat di dalam akad. Kalau perkataan ada maslahat dalam akad, maka dia tidak memutuskan ijab dan qabul. Yang ketiganya, perkataan yang tidak boleh cross, yang tidak boleh dimasukkan di antara ijab dan lafaz qabul kerana boleh membatalkan lafaz ijab qabul. Itu perkataan yang bukan mustahabun fil aqdi, bukan perkataan yang sunat kita ucapkan sebelum ijab.
Sebelum kita qabul, sebelum ijab, sebelum qabul. Itu maksud tidak boleh memasukkan perkataan yang ajnabi, perkataan yang lain, perkataan yang asing di antara lafaz ijab dan lafaz qabul. Itu tidak dibenarkan. Walaupun perkataan itu sedikit, walaupun perkataan itu satu lafaz saja, tapi perkataan itu tidak ada kena mengena dengan akad, dan perkataan itu bukan maslahat bagi akad, dan perkataan itu bukan mustahabun, bukan sunat di dalam akad. Maka dia terputus, dia mencederakan, menjejahkan lafaz ijab qabul, sehingga kena ulang balik ijab, kena ulang balik ijab, dan barulah kita qabul. Itu satu. Yang kedua, lafaz yang kedua, syarat yang kedua yang kita nyatakan sebelum daripada ini, syarat yang kedua apa dia? Syarat yang kedua, tidak boleh diselangi dengan tempoh masa yang lama antara ijab dan qabul. Tidak boleh kita diam yang lama. Walaupun kita tidak cross dengan perkataan lain, kita tak masukkan perkataan lain di antara ijab dan qabul. Kita tak cakap apa-apa, tetapi kita diam yang lama sebelum qabul. Pembeli ni sebelum dia qabul lafaz daripada ijab yang diucapkan oleh penjual, maka dia diam yang lama, dia senyap lama. Maka senyap lama ini boleh membatalkan ijab dan qabul. Kita dah bahas maksud lama tu qadar mana, itu kita dah bahas. Qaul yang mu'tamad dia sebut dalam kitab Mujarmi, dan disebut juga dalam syarah I'anatul Talibin yang qaul mu'tamadnya iaitu qadar masa yang boleh memutuskan bacaan Fatihah di dalam solat kita. Itu kena ingat balik kuliah yang kita sebut sebelum daripada ni. Adapun qaul dhaif, maka dia kira pada uruf, dia tak kira, dia lebih ringan, lebih lama lagi. Kalaulah qaul mu'tamad hanya sekejap saja, lebih daripada masa waqaf yang boleh memutuskan bacaan Fatihah di dalam solat, boleh membatalkan Fatihah. Kita belajar bacaan Fatihah, ada batal Fatihah, ada batal solat. Kalau batal Fatihah, kena i'adah balik, kena baca balik Fatihah. Kerana syarat membaca Fatihah dalam solat, salah satu syarat mesti mualah, di antara perkataan dengan perkataan, ayat dengan ayat. Tidak boleh diam yang lama. Maka begitu juga di dalam lafaz ijab qabul, tidak boleh diam yang lama antara lafaz qabul dan lafaz ijab. Apabila ijab daripada penjual, nak qabul daripada pembeli, nak kata saya beli barang ini dengan harga yang tersebut, maka jangan lama. Kalau qaul dhaif, pendapat dhaif, maka lama itu dia kira pada uruf. Baik. Yang ketiga, sambung malam ni yang ketiga. Yang ketiga, syarat yang ketiga, iaitu syarat ataupun kita panggil terma dan syarat mengucapkan lafaz ijab dan lafaz qabul yang ketiga. Ini cerita apa dia? Kita kembali fokus balik tajuk dia. Cerita dia macam mana cara untuk kita nak mengucapkan lafaz ijab dan qabul menurut terma yang telah dinyatakan oleh fuqaha dalam mazhab kita. Ni kiranya kita nak beramal dengan qaul yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu wajib ada lafaz ijab qabul. Wajib ada lafaz ijab qabul. Itu dia panggil jual beli yang muayyan, jual beli yang tertentu, cukup ke 6 rukun ataupun ke 5 rukun. Ada penjual, ada pembeli, ada mabih, ada saman, ada sirah, yang ada ijab dan ada qabul. Ini kita nak beramal dengan jual beli yang pendapat yang mu'tamad. Kalaulah kita tak boleh nak beramal dengan pendapat mu'tamad, tak boleh beramal tu macam mana situasi kita? Kita nak beramal, kita di pihak kita ada ijab, ada qabul. Pihak pembeli, dia tahu, pembeli ni dia tahu, dia cuba nak beramal dengan pendapat mu'tamad. Penjual tak nak cakap saya jual, maka dia dahulukan, boleh. Dia dahulukan penjual ni qabul dulu, saya beli barang ni. Cakap dekat penjual, ban saya beli ban barang ni. Tiba-tiba penjual buat tak layan. Dia ucap terima kasih, dia ijab dengan terima kasih saja. Kita cakap sekali lagi, ban saya beli ban, dia tak apa, terima kasih. Dia tak nak jual, dia tak nak cakap saya jual. Mana tidak boleh berlaku qaul mu'tamad. Kenapa? Kerana tidak dinamakan akad. Akad ni kena ada dua, kena ada ijab dan qabul. Kalau ada satu qabul saja, kalau ada satu pihak yang qabul, pembeli qabul tetapi penjual tidak ada ijab, maka tidak dinamakan aqdun.
Kita dah bahas di awal dulu, makna akad itu mesti aqdun ni maksud dia rabtun bainal aqidain, ya, yakni bainal bai' wal mushtari. Kena ada dua-dua. Kalau ada ahadun minhuma, salah satu daripada dua, qabul ataupun ijab, maka tidak dinamakan akad. Apabila dia tak nak sebut, kita tahu dah penjual ni tak nak sebut juga, tak nak ijab juga, maka alternatifnya kita kena ambil akad pilihan. Kita tidak boleh beramal dengan akad qaul yang mu'tamad, akad jual beli yang sebenar. Ini cerita ni untuk beramal dengan akad jual beli yang sebenar, yang ada ijab dan qabul. Kita boleh berlaku situasi ada penjual yang boleh ucap ijab dan kita pembeli yang nak qabulkan. Ini yang kita nak bincang, macam mana syarat ucapan penjual dan ucapan kita. Tapi kalau tak boleh nak buat, tak boleh nak implement, tak boleh nak beramal dengan qaul yang qaul mu'tamad ini, maka kita kena ambil pilihan lain. Solusi dia, kita kena guna akad lain. Ada beberapa pilihan akad di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Yang pertama, kita boleh menggunakan pendapat dhaif, still ataupun masih lagi menggunakan akad jual beli. Dalam pendapat dhaif kita panggil bai'ul mu'attah. Itu pilihan yang pertama. Kita boleh guna bai'ul mu'attah, iaitu akad jual beli yang tidak ada ijab qabul, yang ditarjih oleh Imam Nawawi, Al-Imam Bughawi, dan Al-Imam Mutawalli. Baik, kita boleh guna itu. Yang kedua, kalau kita tak nak guna akad bai'ul mu'attah, yang kedua kita boleh guna akad apa dia? Penjual ada, pembeli ada, mabit ada, saman ada. Kita boleh guna hibah bisawab. Still kita boleh guna. Kita tak nak guna bai'ul mu'attah. Tapi hibah bisawab ni kena ada juga qaul mu'tamad dia termasuk qaul mu'tamad. Hibah bisawab dia ada khilaf juga. Dia termasuk qaul mu'tamad, kata iman kita, kata apa nama ni, dalam iman dalam mazhab kita, dia termasuk jual beli pada hakikat. Zahir lafaz hibah, hakikat jual beli. Maka apabila hakikat jual beli, kena jaga juga akidah, kena jaga juga ma'qudun alaih, kena jaga syarat. Yang ketiga, pilihan terakhir kata ulama dalam mazhab kita, yang ketiga. Tapi di situasi ini kita boleh pilih yang pertama lah, iaitu bai'ul mu'attah. Yang kedua, pilihan kedua, tak nak buat bai'ul mu'attah, boleh buat hibah bisawab. Yang ketiga, boleh buat hibah saja. Ini buat hibah saja. Ini nak memastikan apa? Nak pastikan transaksi yang berlaku itu sah. Itu yang ketiga. Baik, settle. Kita nak fokus ini supaya kita tak keluar daripada kerangka perbahasan kita. Kita membahaskan isu jual beli yang real, jual beli yang sebenar, jual beli yang ada ijab qabul. Cuma cara yang kita nak belajar bagaimana ucapan lafaz ijab daripada pembeli dan qabul daripada pembeli itu silap. Lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli, apa syarat yang dinyatakan oleh fuqaha supaya lafaz kedua-dua ini sah. Maka syarat yang ketiganya ialah mesti didengar. Syarat yang ketiga, ucapan lafaz ataupun mengucapkan lafaz ijab dan qabul yang boleh didengari oleh orang yang berhampiran dengan mereka, yakni dengan penjual dan pembeli. Ini syarat yang ketiga. Syarat ketiga ni kita ringkaskan apa dia? Ucapan lafaz ijab dan qabul itu mesti didengar, ataupun boleh didengar. Mesti didengar, mesti didengar, mesti didengar oleh sekurang-kurang. Ini mesti didengar sekurang-kurang oleh man biqurbih, mereka yang hampir, mereka yang
berada berhampiran. Mesti didengar sekurang-kurang oleh mereka yang berada berhampiran dengannya. Dengannya ni dengan siapa? Dengan penjual dan pembeli. Okey, settle. Baik, kata kunci dia, syarat mengucapkan lafaz ijab qabul yang ketiga, syarat sah dia, suara, level suara, volume suara ijab dan qabul ini, sekurang-kurang volume dia mesti didengar oleh orang yang berada berhampiran dengan mereka. Kalaulah ada orang yang duduk dekat dengan penjual, ada orang yang duduk dekat dengan pembeli, sekurang-kurang seorang boleh dengar lafaz yang dituturkan oleh penjual, lafaz qabul yang dituturkan oleh pembeli. Walaupun lafaz ijab yang diucapkan oleh penjual tidak didengari oleh pembeli kerana ada gangguan, tetapi volume dia, tahap volume suara yang diucapkan oleh penjual itu sudah boleh didengar oleh orang yang berada di tepi dia. Sekurang-kurang orang yang berada di tepi dia boleh dengar dah. Walaupun ketika itu tak didengari oleh pembeli, pembeli tak dengar. Ataupun sebaliknya, penjual menyatakan saya jual barang ini dengan harga sekian, lalu pembeli ini dia nak qabul, level suara dia mesti didengar oleh penjual. Mesti didengar oleh penjual ataupun orang yang berada di sebelah penjual mesti didengar suara, volume suara yang diucapkan, lafaz qabul yang diucapkan oleh pembeli mesti didengar. Walaupun ketika itu penjual tak dengar kerana ada gangguan lain, sah walaupun dia tak dengar, kerana volume suara itu sudah dia ucapkan, sudah sampai peringkat sekurang-kurang boleh dengar walaupun penjual tak dengar. Itu penting. Qadar ataupun standard ataupun level ataupun peringkat suara yang dituturkan oleh salah seorang daripada penjual dan pembeli itu, lafaz ijab dan qabul itu boleh didengari oleh sekurang-kurang seorang yang berada berhampiran dengan mereka. Walaupun kerana ada gangguan mereka tak dengar. Mana contoh gangguan? Contoh, penjual kata saya belilah, saya jual lah beras ini dengan harga RM30. Maka pembeli jawab saya beli, dan suara pembeli ini, level suara dia, volume suara dia dah boleh didengari oleh penjual kalau tidak ada gangguan. Oleh kerana ada gangguan, ketika mana pembeli kata saya beli, ada gangguan suara. Contohnya kedai tu tepi jalan, suara bising, ada suara bah lalu, suara lori lalu, suara kereta lalu, bising, geger, hingat, geger, bising. Menyebabkan apa? Menyebabkan penjual dia tak dengar. Penjual dia tak dengar. Tak dengar pembeli kata saya beli beras ini dengan harga yang tersebut. Tak dengar. Kenapa dia tak dengar? Adakah slow suara? Bukan. Kerana ada gangguan lain. Maka sah. Ataupun contoh kedua, gangguan. Tadi gangguan suara kenderaan yang lalu lintas tepi jalan. Contoh gangguan kedua pula, suara orang lain dalam kedai. Suara anak dia ke? Dia fokus kepada anak dia. Dia fokus kepada customer, panggil lain, tanya harga. Menyebabkan kita jawab ni, saya beli beras ni dengan harga RM30. Kerana dia duk fokus kepada anak dia, dia duk dengar orang lain cakap, dia dengar customer lain tanya harga, menyebabkan dia tak fokus. Menyebabkan dia tak dengar. Tak dengar tu dia tak fokus ke, ataupun dengan sebab ada gangguan lain ke, ataupun dengan sebab suara perlahan. Kerana ada gangguan lain, bukan kerana suara. Maka sah ijab qabul kalau kerana ada gangguan lain. Bukan kerana volume suara. Kalau volume suara memang slow, memang perlahan, memang kalaulah tak ada gangguan pun tak dengar, maka tidak sah. Dia kena keluarkan suara pada qadar, pada volume, iaitu boleh didengari, bukan sekadar telinga dia, tapi boleh didengari
sekurang-kurang orang lain kena dengar. Orang yang berada berhampiran dengan penjual, kalaupun penjual tak dengar, sah. Ini dia panggil apa? Dia panggil martabak. Level suara itu, martabak dia ialah martabak quwwah, bukan fi'li. Ini kita belajar di dalam ibadat, tambah ada bacaan, qadar bacaan khutbah hari Jumaat, qadar bacaan qadar bacaan rukun qoli yang wajib didengar di telinga sendiri. Qadar itu qadar mana? Ada dua level qadar yang kita belajar dalam ibadat. Ada qadar peringkat itu peringkat quwwah, ada peringkat itu peringkat fi'li. Quwwah ni apa dia? Quwwah ini martabak ataupun standard. Martabak suara yang kita ucap itu, kita tuturkan itu boleh didengar, tetapi oleh kerana ada gangguan tak boleh dengar. Sama juga orang baca khutbah Jumaat. Dia kena baca qadar boleh didengar oleh jemaah 40 orang jemaah. Oleh kerana hujan lebat ataupun masjid di tepi jalan, macam-macam kenderaan lalu, tak dengar apa khutbah khatib baca, maka sah 40 orang yang mendirikan Jumaat wajib mendengar khutbah. 40 orang yang mendirikan Jumaat, 40 orang tu yang ahli Jumaat yang wajib mendengar khutbah. Yang ini mendengar rukun-rukun khutbah. Ketika mana khatib baca rukun khutbah, suara khatib itu peringkat dia peringkat apa? Peringkat dia ialah peringkat martabak martabak quwwah. Maknanya martabak quwwah ni, kalaulah dia ada suara dia boleh dengar, tapi ada gangguan maka tak boleh dengar. Tapi ke martabak yang kedua dia panggil fi'li, kena dengar sungguh. Tu martabak tu. Martabak tu kena dengar ria, dengar sungguh walaupun ada gangguan, kena dengar. Itu martabak yang lebih luas. Baik, settle, mudah saja. Yang keempat, kita pergi kepada yang keempat. Syarat ijab qabul yang keempat. Settle. Ini qadar suara je ni. Qadar suara. Kita padam. Dah tulis tak? Kata Allah. Arsyad tulis Arsyad. Kau tulis dalam otak tu. Baik, yang keempat. Apa yang keempat? Ingat tak Arsyad? Kita dah belajar kitab matlab. Mula kaji saja. Baik, yang keempat. Yang ketiga, qadar suara ijab qabul. Saya akan slow sangat. Yang kata saya jual, dia seorang pun, telinga dia pun tak dengar. Saya beli. Jenis malu tak kena tepat. Penjual kata saya jual. Ini hak jenis nak kena hak jenis ada lafaz, bukan jenis hak jenis malah, bukan jenis pemalah, tak nak sebut lafaz ijab qabul. Ada juga penjual hak jenis pemalah. Dia tak tahu bahawa beramal qaum muktamad. Setiap ijab qabul dia tu ada saham. Setiap jual beli yang sah. Jual beli yang sah itu ada pahala. Jadi dia tak nampak, dia tidak ada kesedaran dalam muamalah, tidak ada kesedaran dalam sistem jual beli, menyebabkan dia ni tak berapa nak sebut. Kalau dia tak nak sebut langsung, tak apalah. Itu kita pun tak boleh nak beramal dah dengan qaul muktamad. Ni kalau dia nak sebut tapi perlahan sangat, kita tak dengar, maka tak sah, kena suruh dia kuat. Kena suruh penjual kata saya jual barang ini dengan harga yang tersebut. Baik, yang keempat ni, apa dia yang keempat? Yang keempatnya ialah hendaklah, yang keempat ni, yang keempat hendaklah lafaz ijab dan qabul bersamaan pada makna. Ni dia panggil apa? Dia panggil, kalau dalam kitab Mughni Muhtaj bagi syarah Minhajut Talibin Imam Nawawi, dia kata an yaqbala ala wafqil ijabi. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin dia guna dalam ibarat yang lain. Dia menggunakan ibarat wa yushtaratu aidan an yatawafaqa. An yatawafaqa ma'nan la lafzan. Baik. Pertamanya, yang keempatnya ialah wajib, ataupun kita guna lafaz apa tadi? Kita guna lafaz hendaklah lafaz ijab qabul. Lafaz ijab qabul, lafaz ijab dan lafaz qabul itu
bersamaan pada makna. Kena bersamaan, kena sama. An yatawafaqa maknan la lafzan. Lafaz ijab dan qabul bersamaan pada makna. Bersamaan pada makna akad. Pada makna akad. Apa maksud pada makna akad? Dia kena sama di antara lafaz ijab dan lafaz qabul. Hendaklah bersamaan pada makna ijab dan lafaz qabul, pada makna akad. Dia kena bersamaan pada makna akad. Apa hendaklah bersamaan pada diri akad, meliputi semua kriteria akad. Kita ulang sekali lagi. Lafaz ijab dan qabul ni bersamaan pada makna akad. Apa maksud pada makna akad? Pada diri akad, meliputi semua kriteria akad. Yang kita makna akad ni apa dia? Yang kita panggil diri akad. Diri akad ni meliputi semua kriteria. Semua kriteria ataupun spesifikasi akad, pendetailan akad. Semua kriteria, diri akad meliputi semua kriteria, sama ada jenis ataupun kita panggil noun, sama ada jenis, minal jinsi wal naw'i was sifati wal adadi wal hulul wal ajal. Itu semua, itu kriteria akad. Diri akad meliputi semua kriteria, sama ada jenis ataupun naud, bagai, jenis, bagai, apa lagi, sifat. Lagi, kalau kita mudahnya kita buat bagai, tunai dan putar. Ini yang kita kata diri akad, makna akad. Yang kata makna akad tu apa dia? Kena an yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin, an yatawafaqa makna. Yang kata makna tu apa dia? Ditafsir di dalam kitab Mughni Muhtaj juga. Mughni Muhtaj, bukan Mughni Muhtaj, bukan Mughni Iqna, yang syarah Minhajul Talibin. Dia kata apa? Dia kata bi an yattafaqa fil jinsi wan naw'i was sifati wal adadi wal hulul wal ajal. Baik. Diri akad meliputi semua kriteria, sama ada jenis, bagai, tunai dan hutang. Contoh, kita bagi contoh. Itu kena sama. Jangan berbeza. Berbeza tidak sah. Kalau berbeza tak sah. Mana contoh? Kita bagi contoh. Contoh sama dan contoh berbeza. Baik. Dia nak akad apa dia? Semua kriteria, sama ada jenis, bagai. Dia nak akad, pilih diri akad. Dia nak pilih jual beli. Jangan kata penjual nak jual, pembeli pula nak pinjam. Maka tu tak boleh. Itu asas, ada panggil fundamental, awal lagi, dasar lagi, dah berbeza. Baik. Kedua-dua nak pilih akad yang sama, akad jual beli. Baik, apa kriteria akad jual beli? Pertama, jenis dan bagai. Barang mesti sama. Penjual kata, saya jual beras jenis basmati ini 10 kilo dengan harga RM60. Contoh saja, RM60. Basmati mahal. Ini contoh saja. Baik.
Saya jual jenis makanan tu. Kita ambil jenis dia beras. Dan beras ni ada nauk dia. Beras ni ada kategori dia. Ada beras wangi, ada beras basmati, ada beras pulut, ada beras jemoh. Tu. Baik. Contoh, saya jual beras basmati dengan harga RM30. Lalu pembeli pun jawab, saya beli beras basmati 10 kg dengan harga RM30. Sama. Penjual sebut barang yang sama, jenis barang yang sama, bagai yang sama. Patut tunai. Tunai ni walaupun dia tak sebut di belakang tunai, tetap auto jadi tunai. Tu cara dia. Walaupun dia tak sebut tunai, tetap jadi tunai. Ni tunai. Walaupun dia tak sebut tunai di belakang, tetap jadi tunai. Baik. Tu contoh sama. Contoh yang kedua, contoh beza. Macam mana beza? Ada dua contoh beza. Dia kata saya beli beras. Saya jual dulu, jual. Saya jual, penjual kata saya jual beras basmati 10 kg dengan harga RM30. Lalu pembeli qabul dengan lafaz yang tak bersamaan, dengan lafaz yang berbeza. Macam mana contoh lafaz berbeza? Dia kata saya belilah beras wangi ni dengan harga tersebut. Maka tak sama. Penjual sebut beras lain, pembeli sebut beras lain. Itu maksud tak sama. Kalaulah tak sama jenis, tak sama jenis yang besar, penjual kata beras, pembeli kata gandum, itu kita faham. Pembeli kata penjual kata saya jual beras 10 kg dengan harga RM50. Pembeli kata saya beli gandum 10 kg dengan harga RM50. Yang tu kita faham. Jauh beza dia. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, lafaz ijab dan qabul mesti sama di antara penjual dengan pembeli. Sama dari item apa? Kita ambil kriteria tunai dan hutang. Kriteria tunai dan hutang. Spek akad ini, spesifikasi akad ini tunai dan hutang. Pembeli kata apa? Penjual dulu. Penjual kata saya jual kereta ini, saya jual kereta kancil, saya jual lah kereta Viva ini, saya jual lah kereta Exia ini, harga dia 50k tunai. Lalu pembeli jawab, saya beli kereta ini, dia tak sebut nama, tak apa, dia dah tahu, maklum dah kereta mana, dengan harga dia 50k hutang. Maka tak sah. Kerana penjual kata tunai, pembeli kata hutang, maka tidak sah. Dia kena kata tunai, dia kena tunai, dua-dua tunai, hutang, dua-dua hutang. Jadi tunai ni kita dah selalu sebut, kita akan ulang sekali lagi. Kalaulah penjual tak kata tunai, tetap termasuk tunai. Kalau dia kata saya jual kereta ini sebanyak 30k, tak kata pun tunai. Pembeli pun jawab saya beli kereta ini dengan harga yang tersebut, tak kata pun tunai. Maka status jual beli itu dipanggil jual beli tunai. Baik, kalau dia nak pilih hutang, mesti dia sebut hutang di dalam akad. Kalau dia tak sebut hutang, dia akan jadi auto, dia jadi terus jadi tunai. Hutang dia kena sebut hutang. Saya jual barang ini harga sekian secara hutang, maka jadi hutang. Bila nak bayar, kena nyatakan tempoh bayar. Walaupun bayar petang, tetap hutang. Walaupun beli pagi, janji nak bayar petang, tetap hutang. Tapi kalau tunai walaupun bayar petang boleh jadi tunai juga. Tu kita dah sebut sebelum tadi, perbezaan di antara macam mana perbezaan antara akad jual beli tunai dan akad jual beli hutang. Kerana hutang dan tunai dipanggil sifat akad. Dipanggil sifat bagi akad, bukan
ciri kepada perbuatan. Bukan kerana dia tak bayar, dia setengah jam baru dia bayar terus jadi hutang. Tak, tengok sifat akad. Ciri akad dia nyata dalam akad itu, dia nyata pada hutang. Kalau dia tak nyata hutang, tetap tunai walaupun setengah jam baru dia bayar. Tetap nama jual beli itu jual beli tunai. Kerana jual beli tunai ni, adakah wajib dia bayar selalu saman? Tak wajib bayar. Yang wajibnya ialah menjadi kewajipan tanggungjawab pembeli untuk membayar saman ataupun harga kepada penjual. Nak bayar tu segera ke boleh berlambat-lambatan? Kalau penjual tu minta segera, wajib bayar segera kerana ini tunai. Tapi kalau penjual tak minta segera, maka sunat saja kita bayar segera, boleh kita nak delay bayar. Tu beza di antara jual beli hutang dengan jual beli tunai. Baik, settle. Itu syarat ijab qabul yang keempat. Masa kita pun dah habis sejam. Yang terakhir, yang kelima. Kita nak sebut 5 saja syarat ijab qabul. Ijab qabul yang kelima, yang terakhir. Syarat ijab qabul yang terakhir. Yang terakhir ni kita habiskan tu lah hari ni. Baik, settle. Pak. Kita sebut 5 saja terma dan syarat lafaz ijab dan qabul ataupun kontrak. Ada 5 terma dan syarat berkontrak. Jual beli dipanggil lafaz ijab dan qabul. Kontrak ijab dan kontrak qabul ada 5. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin ada 4. Disebut dalam kitab Matla'ul Badrain ada 6. Disebut dalam kitab Idaman Penutup ada 6. Dan disebut dalam hasyiah kitab-kitab lain, antara kitab Mughni Muhtaj bagi Minhajul Syarah Minhajul Talibin banyak. Ada setengah kitab detail, ada 12 syarat. Baik, kita fokus yang asas-asas saja. Kita sebut malam kita sebut sebagai ulang kaji ni, kuliah online ni kita akan sebut 5 syarat sah mengucap lafaz ijab qabul. Ini yang kita cuba nak implement di lapangan. Kalau boleh di lapangan ketika kita berjual beli, beramallah jual beli yang ada ijab qabul. Itu qaul mu'tamad. Tetapi kalau susah, kalau tak boleh, tukar kepada bai'ul mu'atah. Kalau boleh nak beramal qaul mu'tamad. Ini amalan para ulama kita mazhab Imam Syafi'i, dia cuba untuk beramal dengan qaul mu'tamad. Tak boleh qaul mu'tamad, dan cuba tak boleh juga kerana penjual tak nak sebut saya jual. Kita dah tahu syarat dia. Kalau dia sebut saya jual, kita nak sebut saya beli, itu kita tahu syarat dia. Ini kita nak belajar syarat. Jangan terbatal. Kita dah tahu, sebab tu kita cuba nak beramal dengan qaul mu'tamad. Tak boleh beramal qaul mu'tamad, barulah kita pindah ke qaul dhaif, pandangan dhaif, pendapat dhaif, mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu bai'ul mu'atah, jual beli yang tidak ada ijab qabul. Tapi kena taklid, kena niat. Ini qaul dhaif dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kena tahu qaul dhaif. Walaupun tak tahu siapa yang tarjih. Pandangan siapa yang dhaif itu? Pandangan Imam Nawawi ke? Pandangan Imam Bughawi ke? Pandangan Imam Mutawalli ke? Pandangan Ibnu Surah ke? Pandangan Ibnu Suraj? Dia tak tahu. Tak apa. Yang dia tahu ini pandangan dhaif dalam mazhab kita, bai'ul mu'atah. Ni kita nak cuba beramal qaul mu'tamad. Para ulama kita ni, orang-orang yang wara', dia cuba nak beramal dengan qaul yang mu'tamad. Yang terakhir malam ni, yang terakhir apa dia? Yang kelima. Nak sebut 5, iaitu yang kelima, dia tidak menyatakan lafaz ijab dan qabul, tidak menggunakan ataupun menyata, baik, tidak menggunakan lafaz ijab qabul secara ta'liq dan ta'qid. Kalau kitab lain dia bezakan di antara ta'liq dengan ta'qid, sebab tu jadi banyak. Jadi kita ringkaskan, kita tabunkan. Tidak menggunakan lafaz ijab qabul dalam bentuk lafaz ta'liq. Dalam bentuk lafaz ta'liq dengan sesuatu. Dia ta'liq dengan sesuatu
ataupun tidak menggunakan lafaz takkid ataupun menyatakan tempoh di dalam ijab dan qabul. Baik, kita sektor yang pertama. Yang pertama ni dia ada dua dalam tu sebenarnya, digabungkan oleh ulama dalam kitab Matal' al-Badrain, dia gabungkan. Jadi dalam ijab dan qabul ini tidak dibenarkan. Fuqaha mazhab kita tidak membenarkan kita menggunakan lafaz ijab dan qabul secara lafaz ta'liq dengan sesuatu. Ta'liq itu ta'liq dengan sesuatu, perkataan yang lain. Ini yang kita nak detailkan. Baik. Tersebut yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, kita ringkaskan terus. Yang kita sebut panjang tadi apa dia? Tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Lafaz ijab dan qabul secara lafaz ta'liq. Ta'liq dengan sesuatu. Dia tak ta'liq dengan sesuatu. Tu kena faham sesuatu apa yang dia ta'liq. Bukan semua sesuatu lafaz dia tak boleh ta'liq. Ada yang dia boleh ta'liq, tak lafaz, tak menjejaskan lafaz ijab qabul. Jadi tidak lafaz ijab dan qabul secara lafaz ta'liq, iaitu tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul secara lafaz ta'liq dengan sesuatu yang lain. Baik. Yang kita nak sebutnya dalam lafaz ijab qabul ni yang tidak dibenarkan untuk kita memasukkan lafaz ta'liq. Ta'liq ni jika sekiranya lafaz ta'liq, lafaz menggantungkan dengan sesuatu yang lain. Tu. Baik, apa maksud dia? Mana pen tadi? Adik ambil pen? Ambil dua-dua? Ambil kat bawah, Mai? Tak ada dua-dua ni? Ambil kat bawah. Soal lagi di mana? Pen warna biru? Adik ambil? Ambil kat bawah. Cari soal lagi di mana? Pergi. Warna biru tadi. Oh, dua apa? Ni ada ambil. Ada ambil so. Baik. Kita ulang sekali lagi. Dalam terma ijab dan qabul tidak boleh memasukkan lafaz ta'liq. Tidak boleh memasukkan lafaz ta'liq dengan suatu lain. Jangan ada lafaz ta'liq, lafaz sekiranya, jika. Ta'liq dengan sesuatu, tak boleh dengan sesuatu. Tapi ada juga ta'liq yang boleh. Ni nak kena tahu. Ta'liq mana tak boleh? Lafaz ta'liq macam mana yang tak boleh? Itu kita nak sebut. Baik. Yang kata ta'liq yang tak boleh ni, yang kata tak boleh lafaz ta'liq ni, ta'liq yang macam mana? Iaitu ta'liq ijab dan qabul dengan perkataan yang tidak ada mengena dengan akal. Sama dengan yang kita bahas dalam terma pertama. Maksud ni yang kata tak boleh lafaz ta'liq. Ta'liq ni lafaz sekiranya. In syi'ta, in ja'a, sekiranya dia datang, sekiranya Muhammad datang, aku jualah kepada kamu. Baik. Jadi yang kata lafaz ta'liq, yang ta'liq dengan sesuatu macam mana yang tak boleh nak guna ta'liq ni? Iaitu ta'liq sesuatu
yang tidak ada kena mengena dengan akad. Yang dia taklid tu tidak ada kena mengena dengan lafaz dan dengan akad jual beli. Mana contoh yang tidak ada kena mengena dengan lafaz, yang tidak ada kena mengena dengan lafaz? Contoh, sekiranya Zaid datang kedai aku jual barang ni dengan harga sekian. Ni contoh taklid yang tidak ada kena mengena dengan lafaz. Itu dia panggil taklid yang la yaqtadi fil aqdi. Taklid yang tidak ada kena mengena dengan lafaz. Settle pertama. Yang dia naknya kesimpulan yang tak boleh masuk taklid, iaitu taklid dengan sesuatu yang tidak ada kena mengena dengan lafaz. Taklid yang la yaqtadi fil aqdi. Taklid yang tidak ada kena mengena dengan lafaz. Taklid yang tidak ada kena mengena dengan akad jual beli. Contoh macam mana? Dia kata kalau tu dia panggil taklid tu, lafaz masukkan lafaz kalau. Kalaulah dia kata Muhammad datang ke aku hari ni, aku jual barang ni. Aku jual barang ni kamu ni dengan harga sekian-sekian. Kalau dia masukkan kalau. Jadi kita duk bincang ni boleh ke tidak masukkan kalau di dalam lafaz ijab. Tu syaratnya. Jadi syarat mazhab kita tidak membenarkan memasukkan lafaz taklid ke dalam ijab atau qabul. Taklid yang macam mana? Taklid yang tidak ada kena mengena dengan akad. Mana taklid tidak ada kena? Tak ada kena mengena dengan jual beli, akad jual beli. Dia kata kalau mak datang aku jual barang ni kamu ni. Tu tak pakai. Taklid masuk lafaz kalau. Kena buang kalau. Jangan masukkan kalau mak datang aku jual barang ni kamu. Jangan. Kena buang lafaz kalau. Kena sebut apa? Aku jual barang ni dengan harga sekian. Jangan kalau. Kalau mak datang aku jual. Tak boleh. Merosakkan lafaz ijab qabul. Tetapi ada juga kalau tu boleh dimasukkan juga. Sekira apa boleh masuk? Kalau taklid dengan sesuatu dan sesuatu itu ada kaitan dengan akad. Ada kaitan dengan jual beli. Maka boleh masuk kalau. Mana? Disebut contoh dalam kitab mana sebut? Dalam kitab Mughni Muhtaj juga. Banyak kitab-kitab Mughni Muhtaj ni detail dalam syarah dia Minhajut Talibin. Syarah bagi Minhajut Talibin. Dia kata contoh taklid yang ada kaitan dengan akad. Sah taklid ni kerana ada kaitan dengan akad walaupun jika. Mana contoh dia? Bi'tuka hadza bikaza in syi'ta. Dia kata aku jual lah barang ni kamu dengan harga sekian in syi'ta. Kalau mu nak. Nak ataupun tak nak tu berkaitan dengan akad. Mu nak ke tak ni? Kalau mu nak, aku jual lah kereta ni, berkenan. Kalau mu berkenan kereta ni, kalau mu nak kereta ni, aku jual dengan harga 50k. Boleh tak masuk kalau mu nak kereta ni? Aku jual dengan harga 30k. Biasa kita dah buat. Kita pergi kawan kita berkenal kereta dia comel antik. Payah nak dia modified comel dah dengan sport ring, dengan cap gelilak mengelik. Lepas tu kita kata, aku ni berkenal sungguh lah kereta mu ni. Aku minat sungguh lah nak. Payah nak cari lain, cari hak baru tak sama dengan hak dia buat ni. Jual kat aku lah. Kita kata kat tanya kita, ke kawan kita. Lalu kawan kita kata, kalau mu nak sungguh, dia kata aku jual 30k. Kalau tu taklid, lafaz taklid sekiranya. Boleh tak? Boleh. Kalau lah mu nak aku jual kereta ni dengan 30k je. Dia pula belakang murah-murah. Lapah pula tambah belakang murah-murah. Lalu kita pun terus qabul. Aku beli. Maka sah lafaz ijab qabul dengan tambahan taklid yang ada ikatan, yang ada kaitan dengan lafaz, ada kaitan dengan akad. Ini disebut dalam kitab Mughni Muhtaj. Ataupun dia tak nak guna in syi'ta, dia boleh guna lafaz lain. Lafaz yang lebih sama dengan in syi'ta. Lafaz taklid yang sama dengan lafaz in syi'ta. Dia boleh guna dengan in raditu. In radita, sekiranya mu setuju.
Dia pun sekiranya setuju, aku jual lah kereta ni. Sekiranya menuk, tadi sekiranya menuk, aku jual lah kereta ni. Ataupun dia sekiranya mu pilih, kereta ni, aku jual lah. Tu sah. Seperti lafaz dia panggil. Seperti lafaz in syita. Ni disebut kata sah juga walaupun tak menggunakan in syita. Disebut oleh sebahagian ulama mutaakhirin. Antaranya Iman Mawardi. Baik. Wallahu a'lam. Itulah dia contoh-contoh perkataan ijab qabul. Mudah saja. Lafaz kontrak ijab qabul ini dari sudut terma dia, macam mana cara untuk kita jaga supaya ijab dan qabul ini sah, itu dia agak mudah. Yang paling penting 5 syarat asas yang kita dah sebut 2 kuliah ini, kita jaga semasa kita nak sebut ijab dan qabul. Antara kita dah sebut bermula daripada terma yang pertama, yang jangan dimasukkan dengan perkataan ajnabi, perkataan lain di antara ijab qabul. Kita tahu perkataan lain itu perkataan apa? Perkataan yang bukan ada kaitan dengan akad, perkataan yang tidak ada maslahat dengan akad, perkataan yang tidak disunat dalam akad. Jangan masukkan. Penjual kata saya jual barang ini dengan harga sekian, kita jangan masukkan perkataan lain. Jangan kata, walaupun penjual kata terima kasih, jangan jawab lagi sama-sama. Kena qabul dulu. Jangan qabul sama-sama. Kena jawab, kena qabul dulu. Saya beli, barulah jawab sama-sama. Jangan kata sama-sama dulu, baru kata saya beli. Kadang-kadang orang ini, dia gopoh, dia terleka, dia tercuai, terlupa. Kata kena settlekan dulu ijab qabul, barulah kita boleh jaga adab kita pula, budaya kita orang Melayu. Terima kasih sama-sama. Dahulukan syarak, barulah yang keduanya budaya kita, adab tata susila kita. Jadi apabila dia kata saya jual barang ini, kita tak ada qabul lagi, dia kata terima kasih, kita jawab sama-sama dulu. Jangan. Kita jawab dulu saya beli, barulah sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan qabul itu, jangan biarkan berlalu masa yang lama untuk kita qabul. Jangan. Tidak dibenarkan oleh syarak dan mazhab kita membiarkan masa lama ataupun selan lama masa antara ijab qabul. Dia boleh memutuskan perkataan ijab qabul kena mula lain. Jangan biar lama masa. Kadang-kadang macam mana? Yang kata contoh lama masa, kadang-kadang penjual kata saya jual lah, barang ni dia tak sebut, tak apa, kita dah tahu. Harga dia tak sebut, tak apa, kita tahu. Lalu kita pun sembang. Sembang dulu. Sembang dengan penjual dulu. Baru lama tu, saya beli. Nak balik dah, ambil barang, sambil-sambil ambil barang. Saya beli dah sembang lain, dah cross. Di antara ijab, penjual ijab dengan kita nak qabul ni, kita sembang perkataan lain, lama pula masa, dua-dua kita tak patuh kepada terma. Pertama tak boleh cross perkataan lain, kita cross. Tak tanya apa khabar bang, lama tak jumpa bang. Oh barang ni mahal lah sekarang bang, ikan mahal bang sekarang, ayam mahal bang sekarang, mungkin PKP ni, musim PKP. Sembang lah apabila nak ambil khabar barang, bang saya beli tu banyak kita terjadi hari ni. Tak boleh. Dua-dua kita tak akur kepada terma dia. Pertama kita masukkan perkataan lain, di antara dia ijab dan kita qabul. Yang keduanya lama masa untuk kita qabul. Itu dua dah kita belajar bulan lepas, dalam kuliah yang lepas. Hari ni pula tiga apa dia? Yang ketiganya, volume suara ijab qabul kena jaga. Volume suara ijab qabul kena jaga. Qadar mana suara kita martabat quwah, iaitu kena didengar ijab daripada pembeli, kena boleh didengar oleh sekurang-kurang orang yang berada di sebelah pembeli. Walaupun pembeli dia tak dengar kerana ada gangguan lain, dia tak dengar. Tetapi volume suara yang diucapkan oleh penjual, volume suara diucap oleh pembeli, qadar dia sudah boleh didengar oleh sekurang-kurang seorang yang berada di tepi penjual dan di tepi pembeli. Itu sektor yang ketiga. Yang keempat apa dia? Ingat tak? Yang keempat ada 5 terma yang kita belajar. Yang keempat Arsyad, ulang je. Kita dah tu. Ni yang kelima. Yang keempat apa dia?
Lafaz akad. Ha? Lafaz akad tu dia ada Guna bersamaan. dia ada persamaan. Yang keempat, lafaz ataupun perkataan ijab dan qabul mesti bersamaan pada makna. Apa makna pada makna? Pada diri akad. Apa makna pada diri akad? Iaitu meliputi semua kriteria akad. Akad jual beli. Sama ada pada jenis barang, bagai barang, sifat barang, apa nama lagi? Sifat akad. Sifat barang tu sifat akad lah kita panggil. Lagi hulul, ajal, yakni cash dan hutang. Kena sama semua. Kena sama. Sama ni pada makna, bukan pada lafaz. La lafzan. Lafaz tak sama tak apa, tapi makna dia sama. Lafaz lain-lain tak apa. Ya. Penjual kata penjual lafaz tu lafaz lain-lain, tapi makna dia sama, makna milik. Penjual kata menggunakan kinayah. Penjual ni dia menggunakan kinayah, kita pun menggunakan kinayah juga. Pembeli, penjual kata ambil lah ikan ni murah, ikan buruk lah dia kata. Kalau hot fresh ni mahal, yang buruk dia kata ambil lah RM30. Dia kata ambil, dia guna kinayah. Qarinah dia, dilalatan zahirah dia dengan harga RM30. Itu penunjuk kata dia nak jual. Lalu kita kata apa? Kita kata ya. Kita kata saya terima, boleh? Ataupun kita kata saya beli, boleh? Kan tak sama. Dia kata ambil, kita kata terima, kita kata apa nama ni, beli, boleh. Kita guna soreh, dia guna kinayah, boleh? Kerana makna sama. Makna apa? Makna milik. Makna jual. Makna jual. Baik, settle. Dan yang kelimanya ialah tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul secara ta'liq. Ta'liq yang tidak dibenarkan, ta'liq dengan sesuatu yang tidak ada mengena dengan akad. Wallahu a'lam. Kesimpulan, kita dah simpulkan ada 5 termasuk syarat yang penting. Ini untuk beramal dengan qaul yang mu'tamad. Kalaulah tidak boleh beramal qaul mu'tamad, situasi yang macam mana tak boleh amal? Situasi yang pertamanya, dia tidak penjual tak nak mengucapkan ijab dan qabul. Walaupun kita ada ucap qabul, kita qabul, tapi penjual tak nak kata saya jual. Kita kata saya beli, dia tak nak kata saya jual. Maka tidak boleh beramal dengan qaul yang mu'tamad. Maka kita dah sebut di awal tadi, kita pilih 2 akad alternatif lain. Pertama bai'un mu'atah, yang keduanya ialah hebah bisawat, yang ketiganya ialah hebah. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah lain kali kalau ada soalan kita akan jawab lain kali. Soal malam ni dah masa lebih sikit, masa dah lebih, kita nak berhenti awal. Ni pun tak awal lah. Kita akan jawab soalan besok. Kita selang-seli, besok tak ada kelas. Lusa insyaAllah kelas ada. Lusa kita akan masuk rukun baru. Settle dah rukun yang penting ni, rukun sirah. Kita akan masuk akid. Kita akan masuk orang yang sah berakad. InsyaAllah ada 5 saja syarat dia. Kita akan masuk lusa itu. Dan soalan kita akan jawab, kita akan cari masa untuk jawab soalan-soalan yang perlukan pendisilan tu. Saya akan jawab, saya akan simpan soalan itu untuk saya akan jawab dalam satu slot yang khusus. Satu slot untuk jawab soalan saja. Antara soalan saya akan jawab panjang sikit, ada soalan kawan kita tanya, macam mana untuk implement akad jual beli kereta dan jual beli rumah. Itu saya dah sebut acak kali dalam bab riba, tapi saya nak detailkan beberapa akad pilihan dalam satu slot yang nasib. Itu insyaAllah lain kali. Kalau soalan yang tak perlukan pendetailan banyak, kita akan jawab lusa. Kalau soalan tu soalan perlukan pendetailan, saya akan letak gabungkan soalan untuk jawab dalam satu slot, iaitu slot soal jawab. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih banyak tuan-tuan yang sudi join kelas kita dan sudi bersama-sama dengan kita walaupun dalam majlis online.
Mudah-mudahan Allah beri keberkatan pada kita, keberkatan umur, keberkatan ilmu, keberkatan masa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat dan turunkan bukan saja keberkat dalam majlis kita walaupun majlis online, tetapi kita doakan juga majlis turunnya rahmat di rumah-rumah kita masing-masing. Allah Ta'ala angkat wabak yang sedang melanda seluruh dunia ini, dan Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keberkatan dalam setiap rumah yang ada di dalamnya, di dalamnya majlis ilmu, di dalamnya bacaan Quran, di dalamnya kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.